Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan mengenai sejarah pengiklanan Maggi. Sebelum kita pergi ke pembantangan seterusnya iaitu latar belakang Maggi, mari kita kenali sedikit siapakah pengasas Maggi yang mungkin ramai rakyat Malaysia tidak tahu ataupun tidak kenal beliau. Beliau adalah seorang ahli perniagaan dari Switzerland iaitu Julius Michael Johannes. Beliau ini adalah anak bonsu kepada pasangan Michael Maggie dan Sophie, yang mana bapa beliau merupakan seorang imigran daripada Itali dan ibunya adalah seorang anak jati Switzerland. Beliau ini telah dilahirkan pada tahun 9 Oktober 1846 dan telah meninggal dunia pada tahun 1912 disebabkan penyakit stroke. Beliau telah mewarisi syarikat Maggi ini daripada bapaknya, dan daripada situlah beliau terus memikirkan idea-idea untuk mengembangkan perniagaan tersebut. Berikut merupakan serba sedikit kronologi latar belakang produk Maggi. Pada tahun 1884, syarikat Maggi ini berasal dari Switzerland, di mana Julius Maggi yang merupakan pengasas Maggi telah mengambil alih kilang ayahnya. Pada tahun 1886, satu produk berasaskan sup segera telah berjaya dihasilkan. Perasa Maggi ini dilahirkan di mana Julius Maggi bekerjasama dengan seorang pakar nutrisi makanan bernama Fridolin Schuller yang mengamalkan konsep untuk meningkatkan mutu makanan dalam kalangan pekerja. Pada tahun 1897, Julius Maggi telah mengasaskan syarikat Maggi GmbH di Singen, Jerman. Pada tahun 1947, syarikat induk Maggi bergabung dengan syarikat Nestle untuk membentuk Nestle Alimentana, yang kini dikenali sebagai pangkalan Franconia sebagai Nestle SA, gabungan atas sebab perubahan dalam pemilikan dan juga struktur korporat. Yang seterusnya, pada tahun 1947, Maggi telah bertemu dengan Nestle, iaitu syarikat Maggi telah dibeli oleh Nestle. Pada tahun 1969, Maggi memulakan operasi di Malaysia dengan memperkenalkan produk berasaskan sos seperti sos tomato dan juga sos cili. Pada awal 70-an, Maggi memperkenalkan mi segera berperisa kari kepada rakyat Malaysia dan seterusnya berperingkat kepada pelbagai perisa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rizwan Syabir Haji Hassan. Sekarang saya akan menerangkan secara ringkas sejarah pengiklanan produk mi segera Maggi di Malaysia. Mi segera Maggi diperkenalkan di pasar Malaysia pada awal 1970-an dengan menggunakan tagline 2 minit mi dan juga cepat dimasak sedang dimakan. Iklan mereka pada awalnya menyasarkan kepada golongan wanita yang berkeluarga dan juga golongan berkejaya. Jadi kita dapat lihat kebanyakan iklan awal mereka mempunyai tema yang hampir sama, seperti seorang ibu yang memasak hidangan mi segera Maggi kepada ahli keluarga mereka. Pada awalnya mereka memfokuskan kepada pembinaan jenama disebabkan mereka adalah produk yang baru saja dipasarkan ataupun dilancarkan di Malaysia. Setelah hampir 50 tahun bertapak di pasaran Malaysia, jenama ini telah mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan dikenali oleh majoriti rakyat Malaysia, sehingga hampir kesemua produk mi segera yang berada di pasaran disebut sebagai Maggi. Produk ini menjadi pilihan bukan sahaja oleh golongan berkejaya, tetapi juga ia menjadi pilihan pelajar disebabkan harganya yang murah dan juga mudah untuk disediakan. Jika kita perhatikan, konsep periklanan produk Maggi ini hampir sama seperti semasa awal pengeluaran mereka, iaitu mengekalkan konsep kekeluargaan yang memaparkan seorang ibu ataupun seorang bapa yang akan menyediakan hidangan Maggi kepada anak-anak ataupun ahli keluarga mereka.
Selain itu, faktor teknologi juga telah menyebabkan konsep ataupun periklanan mereka telah pun berkembang, bukan sahaja di televisyen dan juga di akhbar, tetapi juga produk mereka telah pun dipasarkan di billboard jalan raya dan juga di laman-laman sosial yang lebih berkesan dan juga lebih mudah untuk diakses ataupun ditonton oleh para pelanggan ataupun pengguna. Selamat sejahtera semua. Nama saya Giri Shiva. Jadi jom kita lihat tentang kritikan atau pandangan yang terdapat terhadap Maggi. Pertama sekali, makanan segera seperti mi segera Maggi jelas mempunyai kesan negatif terhadap mereka yang memakannya. Pada tahun 2007, Datuk Seri Dr. Chua Soy Lek, Menteri Kesihatan meminta Kabinet mengharamkan iklan Maggi iaitu pembunuh senyap. Iklan ini sepatutnya dipertingkatkan dari semua segi seperti menyatakan faedah dan juga kelemahan mi segera ini. Kebaikan dan keburukan mi segera ini adalah berbeza. Oleh kerana semua pihak terlalu fokus pada keburukannya, mereka mungkin tidak tahu atau tidak mengabaikannya. Seterusnya, jom kita lihat kelebihan Maggi ini. Pertamanya, iklannya adalah ringkas dan juga mudah difahami. Iklannya hanya 10 saat saja dan visual dan audionya juga adalah sangat jelas. Dan apakah yang harus disampaikan oleh Maggi tidak mengelirukan untuk masyarakat memahaminya. Kelebihan kedua adalah penyediaan yang ringkas dan menjimatkan masa. Maggi ini adalah pilihan masyarakat moden dan terdapat dua jenis Maggi iaitu Maggi cawan dan Maggi paket. Mi segera paket maupun cawan hanya perlu direndamkan air panas selama 3 minit sahaja. Dan juga setiap bungkus mi segera biasanya mengandungi perencah dan memberi rasa dan bau tertentu. Kelebihan ketiga adalah mudah didapati dan diperolehi. Maggi mudah untuk dijumpa dan didapati di setiap kedai runcit, pasar raya atau pelbagai jenis kedai di mana-mana juga. Dan keempat adalah harganya sangat murah. Harga murah berbanding dengan jenama lain dan juga ianya adalah pilihan pelajar ataupun sesiapa yang berpendapatan rendah. Dan juga ini adalah pilihan popular dalam semua lapisan masyarakat bagi semua jenis produk mi segera, sos dan sebagainya. Bagi kritikan ataupun pandangan berkaitan dengan Maggi, selain daripada ada kebaikan apabila kita mengamalkan pemakanan Maggi, ia juga turut ada keburukannya. Antara keburukan yang bakal dihadapi bagi seorang peramal makanan Maggi, ia bakal menghadapi risiko kanser, risiko strok dan sakit jantung, berat badan berlebihan, risiko keguguran. Di mana risiko menghadapi kanser inilah dia ada satu bahan yang dipanggil styrofoam yang mana terdapat di dalam mi segera. Ia boleh menyebabkan kanser. Styrofoam ini ialah sejenis plastik polimer yang terdiri daripada pelbagai jenis bahan. Ia boleh terdiri daripada polyethylene trifluoride iaitu PET, polyvinyl chloride PVC, polyethylene PE, melamine, polystyrene PS, polypropylene PP dan polycarbonate PC. Ia mungkin tidak terjadi kepada orang yang hanya merasai Maggi sekali-sekala, tapi apabila ia mengamalkan pemakanan Maggi yang begitu kerap, ia akan menjadikan seorang itu bakal menghadapi risiko kanser. Ia juga boleh menjadi risiko strok dan sakit jantung apabila berlaku kerosakan buah pinggang dan tekanan darah tinggi akibat pemakanan mi segera yang mana mempunyai kandungan sodium yang banyak. Risiko bagi terkena penyakit seperti penyakit jantung, strok, tekanan darah tinggi dan kerosakan buah pinggang akan meningkat bagi sesiapa yang mengamalkan pemakanan Maggi. Obesiti juga berpunca daripada mi segera, yang mana mi segera ini mempunyai banyak lemak dan nutrien.
yang menyebabkan badan kehilangan air dan akhirnya menyebabkan berat badan berlebihan. Apabila kita mengamalkan pemakanan, sesuatu pemakanan, kita juga kena turut banyak minum air kosong bagi membilas, memproses kembali pemakanan yang kita telah makan tadi. Risiko kekurangan ini mungkin terjadi kepada orang yang mengandung, ya, ia memberi kesan kepada pertumbuhan janin, iaitu janin bakal jadi tidak sihat, berkemungkinan besar akan menyebabkan tubuh kita menolak janin tersebut. Ia akan menyebabkan berlakunya proses keguguran janin. Jadi sebaiknya kita tidaklah mengamalkan pemakanan Maggi yang begitu kerap. Cukuplah sekadar untuk kita melepaskan perasaan untuk menikmati keenakan Maggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Intan Safinas, nombor metrik A1899777. Seterusnya, ini membentangkan kesimpulan dan juga penutup kepada pengiklanan Maggi. Pemakanan yang berkualiti memainkan peranan penting dalam memastikan kesihatan mental dan fizikal seseorang. Atas sebab ini, ia dititik beratkan untuk mengurangkan pengambilan mi segera di dalam kehidupan seharian. Adalah lebih baik untuk memberikan tumpuan kepada diet seimbang dan jadual pemakanan yang konsisten. Walaupun ada cabaran seperti kos sara hidup yang tinggi, ia tidak bermakna kita perlu mengabaikan kesihatan dengan bergantung kepada mi segera sebagai makanan harian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak boleh kita membuat kemudaratan dan membalas kepada kemudaratan. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengelakkan tindakan yang membahayakan kesihatan diri sendiri. Setiap individu harus peka terhadap kualiti makanan dan diet seimbang. Ini penting untuk mencegah penyakit seperti darah tinggi, sakit jantung, strok dan lain-lain. Prinsip ala atau mencegah lebih baik daripada merawat. Sebagaimana yang dianugerahkan oleh Rasulullah SAW, menggariskan betapa pentingnya pencegahan berbanding merawat penyakit. Dalam konteks pengiklanan, mesej ini mungkin berkaitan dengan cara pengiklanan makanan, termasuk mi segera. Kadang-kala menggalakkan pengguna membuat pilihan makanan yang tidak seimbang adalah menjadi tanggungjawab pengiklan untuk menyampaikan maklumat yang betul dan menggalakkan pemakanan yang sihat. Dalam memilih makanan, individu perlu menggunakan pengetahuan mereka tentang kepentingan makanan yang berkualiti dan pemilihan diet yang seimbang. Kesimpulannya adalah penting untuk mengutamakan diet berkualiti, diet seimbang dan juga kesihatan umum. Dalam menghadapi cabaran pengambilan makanan segera dan keperluan untuk kekal sihat, adalah penting untuk kita mengambil tindakan bagi memastikan pencegahan penyakit dan kesejahteraan jangka panjang terjamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.